Saya ada baca satu fakta yang agak mengejutkan jugalah. Dikatakan bahawa rakyat Malaysia ni 75% tak ada 1,000 simpanan untuk kecemasan. Anda boleh bayangkan. Dan ada lagi yang dalam 57% kot. Mak bapak ni ada masalah untuk membiayai kos pendidikan anak-anak mereka. Yang mana sekarang ni kos pendidikan sangatlah mahal. Anda bayangkan PTPTN, MARA apa semua tu kan. Dan ada, masa saya belajar ada juga MARA yang dah tak support kos. Yang paling penting 70% pesara tak cukup duit menghabiskan persaraan mereka kurang daripada 10 tahun. Anda bersama saya Nazrin Nasir. Kepada anda yang belum subscribe lagi, sila subscribe, like dan share video ini kepada mereka yang memerlukan untuk mendapatkan lebih banyak tips-tips kewangan. Jom. Assalamualaikum dan hai, kembali lagi ke dalam video ini, video siri pendidikan kewangan dan juga aset harta bersama dengan Nazrin Nasir. Pada anda yang baru mengenali saya, datang, okey, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info yang berterusan dan juga update-update baru. Jangan lupa tekan ring bell notification dan like video ini serta share kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana yang sebelum ni yang setia bersama dengan saya. Okey, pertama sekali saya nak bagi tahu disclaimer. Saya ni bukan licensed financial planner, bukannya orang kata pakar lah dalam bidang kewangan, tapi saya mempunyai sedikit ilmu dan pengalaman, dan saya juga ialah wealth planner di dalam Prudential dan juga Admiral Asset Protection. Jadi saya boleh menasihati tentang bagaimana untuk menguruskan macam aset lah, dan juga asset protection, maksudnya nak melindungi kewangan anda. Baik, untuk topik kali ini saya nak menceritakan atau berkongsi tentang simpanan dan juga pelaburan. Saya cakap terang lah, benda ni sebenarnya tak seksi. Maksudnya siapa yang suka menyimpan? Cakap terang lah, orang suka berbelanja, orang suka hidup mewah, dapat duit, dapat gaji, terus kata belanja terus. Jadi simpan ni bukan orang kata satu benda yang seksi lah. Dan saya cakap terang, dulu saya juga ada tabiat yang susah untuk menyimpan. Jadi dengan ilmu-ilmu yang saya dapat, saya dah sebenarnya banyak kesedaran lah untuk menyimpan. Okay, nak menyimpan ni ramailah kepada anda yang mungkin dah pernah mempelajari tentang bisnes, tentang kewangan apa semua. Jadi tips yang common lah orang bagi ialah untuk menyimpan 10% daripada pendapatan anda, gaji. Itu minimum. Kalau kata lebih lagi bagus. Ada yang simpan 20, ada yang simpan 30, mengikut kepada keperluan. Contoh dia ada komitmen dan sebagainya, tapi dia tak mampu nak simpan sampai 30%. Dia maksudnya dia allocate lah dalam 10%. Ataupun mungkin tak boleh juga, try lah 5% ke. Kalau tak boleh juga, anda ada masalah, anda kena cari satu alternatif untuk menambah pendapatan. Dekat sini cerita tentang pendapatan saya tak akan cerita dalam video ni. Anda boleh tengok link yang saya sediakan, bagaimana 3 jenis pendapatan untuk menambahlah anda punya orang kata pendapatan lah. Jadi kalau anda tak tahu rahsia ni, anda rugi. Jadi anda kena tahu. Okey, untuk video kali ni saya nak ceritakan tentang simpanan, iaitu apa yang anda boleh buat dengan simpanan. Maksudnya yang pertama sekali, simpanan ni penting untuk dana kecemasan. Dana kecemasan ni kena ada. Tak ada ni, ya Allah, satgi pening kepala kita. Macam mana ni nak settle, nanti tiba-tiba kereta buat hal, tiba-tiba nanti apa benda lah, macam-macam lah. Kita nak kena sediakan duit simpanan lah. Jadi apa-apa nak kena tambah, beli barang ke apa kan, anda tak ada duit simpanan, anda kecemasan lah, jadi bermasalah sikit. Okay, simpanan yang kedua iaitu simpanan untuk long term. Long term ni boleh jadi dua benda. Long term untuk anda nak spend,
contohnya nak simpan nak pergi bercuti, nak simpan nak beli kereta Honda ke. Ini Honda sekarang sangat-sangat popular. Jadi contohlah anda nak menyimpan untuk beli rumah ke, deposit apa semua kan. So itu ialah spending untuk long term lah. Jadi anda kena simpan. Dan yang ketiga, simpanan untuk pelaburan. Maksudnya simpanan untuk financial freedom. Jadi saya kategorikan 3 jenis simpanan lah yang perlu anda buat. Dan setiap jenis simpanan ni dia ada strategi yang berbeza dan juga tempat yang berbeza. Okey. Simpanan untuk kecemasan ni, yang pertama, biasanya kita akan menyimpan dalam bank lah. Bank sebenarnya macam senang lah nak keluar. Apa-apa jadi senang kita nak pergi bank apa semua kan. Tapi kalau kita sebenarnya kecemasan ni kita simpan dekat tempat-tempat yang susah nak keluar, contoh tabung haji nak kena pakai buku. Tapi tabung haji sekarang pun dah ada kad. Contoh ada simpan ASB lah, contoh ASB nak kena pergi dekat kaunter apa semua, itu tak sesuai lah untuk simpanan kecemasan. Untuk yang kedua ni, simpanan untuk spending ni, untuk long term, anda kena simpan dekat tempat yang susah sikit nak keluar. Dan kalau boleh simpanan tu dalam jangka masa yang lebih setahun lah. Janganlah tak dalam berapa bulan simpan nanti nak keluar, rugi lah. Simpan lebih setahun. Kalau boleh cari tempat yang kita susah sikit nak keluar, dan kalau boleh bagi return yang lebih daripada biasa. Maksudnya pulangan dia tinggi sikit daripada bank. Kalau bank bagi dalam 2-3% apa ada keuntungan, dan mungkin boleh simpan dekat tabung haji, mungkin simpan kat ASB. Itu common lah, yang risiko dia sederhana lah, orang kata tak tinggi, risiko tak rendah sangat. Anda boleh mendapatkan return yang lebih daripada common punya bank lah, punya rate. Yang ketiga, anda simpan dekat mana? Kalau boleh financial freedom ni, jangan bawa keluar langsung, jangan sentuh langsung. Ini dia punya rule dia, orang kata. Jangan simpan kat tempat yang kita senang-senang nak bawa keluar. Sebab apa? Simpan ni lupakan, orang kata forgotten saving. Forgotten forced saving lah. Forced saving, forgotten saving, macam-macam term lah. Anda kena simpan dekat tempat yang ada susah nak bawa keluar dalam jangka masa yang lama. Okey. Contoh, saya bagi satu tempat yang anda boleh, ini bukan financial advice, ini bukan macam kita nak suruh anda simpan dekat sini, recommendation apa semua. Anda kena tanyalah yang lebih pakar ataupun penasihat kewangan anda sendirilah. Alright, anda boleh simpan, saya bagi cadangan, biasanya kita akan simpan dalam unit trust. Unit trust ni biasanya dia punya pulangan dia lebih tinggi lah, bergantung kepada prestasi dalam dana. Contoh, mana lagi anda boleh simpan? Anda boleh simpan dalam bentuk, orang kata, emas. Emas ni dia punya nilai yang kukuh lah. Nilai yang kukuh. Bukan sebab anda tak boleh nak cair cepat. Sebenarnya emas ni senang je nak cairkan. Anda pergi pajak apa semua, anda boleh dapat duit balik. Tapi emas ni dia unik sikit. Sebab apa? Dia satu benda yang kita rasa kita motivated. Kita tengok benda ni kita seronok, dan jadi satu ketagihan tau. Kalau dah ada satu, dia nak tambah lagi. Dia bukan kira pakai kewangan, nilai duit dia tak kira. Dia kira nilai gram, contoh. Dia nak tambah lagi. Rasa macam syok lah ada kan. Bulan ni nak tambah lagi lah. Bulan ni simpan 1 gram, bulan depan nak simpan 1 gram lagi. Dia tak kisah kepada harga. Itu kelebihan emas lah. Dan alternatif yang anda, kalau anda rasa emas tinggi lah sekarang ni, emas dah 250 lebih, nak dekat 300 kan, tak mampulah nak simpan 1 gram. Okey, satu lagi alternatif anda boleh simpan dalam bentuk silver, dalam bentuk perak. Ini yang saya biasa buat lah. Sebab saya dulu yang saya belajar tentang pelaburan dalam silver ni. Sebab apa? Sebab masa tu saya nak beli emas tu rasa juga lah duit kita nak keluar banyak kan. Jadi kita beli, orang kata beli 1 ounce emas tu kita dah berapa ribu, dah mahal lah. So kita nak rasa juga 1 ounce dalam bentuk silver, kita belilah berapa ratus. Jadi anda rasa satu benda tu, dia anda pegang emas dengan perak ni, anda akan rasa satu benda yang bernilai. Jadi, dan kita rasa nak jual pun rasa sayang. Melainkan kalau betul-betul terdesak lah, kadang kita jual juga lah. Okey, yang mana lagi yang anda boleh simpan? Yang ni dia tough sikit. Dia tough sikit sebab apa? Dia memerlukan komitmen yang agak tinggi lah. Anda boleh simpan dalam bentuk hartanah, dalam bentuk property.
sebenarnya kita beli property ni ada dua lah. Yang pertama untuk kita pelaburan, kalau anda fikir untuk pelaburan, dan yang kedua anda fikir untuk stay. Mana-mana pun anda boleh jadikan dia sebagai satu simpanan. Ini bukan satu benda yang anda rasa senang-senang nak bawa keluar. Ini dia satu benda yang long term. Hartanah ialah satu benda yang long term. Anda tak boleh jual beli dalam masa yang terdekat. Jadi sebab itulah kita kata saving yang untuk long term. Sebenarnya yang kos untuk menolak ni ialah dia punya kadar faedah lah, interest. Itu dia punya kos lah. Tapi prinsipal dia tu ialah kita punya saving lah sebenarnya. Anda kena buat simpanan dalam bentuk yang macam, kalau boleh kita pegang hartanah tu dalam 5 ke 10 tahun lah. Kalau boleh lebih 10 tahun lagi bagus, sebab dia punya kadar kenaikan orang kata capital gain kan. Jadi anda tak boleh sesuka hati nak menjual hartanah tu. Kalau bank senang-senang nak keluar. Ini ialah tips simpanan. Yang pertama simpanan untuk kecemasan, yang kedua simpanan untuk spending, dan yang ketiga simpanan untuk financial freedom, iaitu pelaburan. Dan kalau anda nak tambah, anda boleh buat simpanan sekali. Yang mana yang berkeluarga boleh buat simpanan untuk anak-anak lah. Untuk pendidikan anak-anak dan sebagainya kan. Macam yang saya bagi tahu data sebelum ni, ada yang ibu bapa tak cukup untuk simpanan anak-anak. Dan nak kata simpanan untuk hari tua tu macam tadilah, yang financial freedom apa semua punya account kan. Kalau boleh bermula awal. Bermula awal ni maksudnya kalau ibu bapa kita memang dah ada kesedaran untuk menyimpan kita daripada kecil. Contoh dia ambil dana kata takaful ke apa benda, biasanya dia ada saving lah untuk anak-anak. Kalau mereka ada kesedaran macam tu, bagus. Tapi kalau mereka tak pernah buat simpanan untuk anak-anak, mungkin atas sebab-sebab tertentu, anda dinasihatkan bermula awal. Kalau sekarang anda baru habis belajar, dah baru start bekerja, terus menyimpan, allocate benda tu. Financial freedom punya account lah. Yang tujuannya account ni adalah apabila anda bertambah lagi duit dalam tu, dia ada satu panggil compounding effect. Compounding effect ni contohnya ada keuntungan dalam simpanan kita tu. Bila kita dah ada untung tu, mungkin kalau anda simpan dalam unit trust, dia akan bagi option untuk anda keluarkan duit tu untuk anda guna. Tapi kalau lebih bagus, kalau anda rasa tak ada satu keperluan untuk anda gunakan duit tu, anda simpan sahaja. Supaya simpan dia akan bertambah lagi. Compounding effect lah orang panggil. Dia berterusan tambah. Mungkin sepatutnya nilai yang anda dapat tu katakanlah 500,000 lah di waktu usia anda pencen nanti kan. Dalam 50 tahun ke 60 tahun ke, mungkin anda akan dapatkan 500,000. Tapi oleh sebab saya bagi ayat mudah lah, saya tak buat kira-kira. Contoh mudah, mungkin sepatutnya anda dapat 500,000 dan mungkin dia boleh pergi sampai 700-800,000 atas sebab compounding effect tu. Jadi sangat-sangatlah untung kepada anda yang simpan di tempat yang sepatutnya. Di tempat yang bukan yang sekadar anda simpan dalam bank. Sebab apa? Ramai orang fikir sekarang ni dia nak simpan duit je bank. Simpan duit je dalam bank. Maksudnya account personal lah, saving account. Jadi saving account tu untuk mengkembangkan duit anda tak banyak membantu. Sebab apa? Sekarang ni nilai sekarang duit RM1 dengan nilai dulu punya RM1 lain. Dulu punya RM1 kita boleh beli, saya tak tahulah, ayah saya selalu cerita, dulu boleh beli ikan, boleh beli ni lah apa semua kan. Gaji sehari RM4, RM5 pun cukup kalau dulu tahun 70-an, 60-an apa semua kan. Jadi sekarang ni masalahnya kadar inflasi tu makin meningkat. Dan adakah kita simpan dalam bank tu, dia punya keuntungan tu cukup untuk tampung kadar inflasi tu? Itu yang kita kena consider. Sebab tu kita kena cari satu tempat untuk disimpan untuk long term yang kita boleh kukuhkan nilai dia supaya tak dimakan oleh inflasi. Contoh macam tadi saya bagi tahu emas, tanah, saham, kalau boleh bagi dividen apa semua kan kita simpan dalam tu, mungkin capital gain dia akan naik. Unit trust kita boleh simpan lagi. Dan yang bagusnya simpan dalam orang kata aset-aset yang macam ni, nilai dia kukuh dalam masa yang sama. Dia punya pulangan dia akan bertambah-tambah setiap tahun. Tak semestinya dia akan terus bertambah, mungkin dia akan turun. Tapi apabila di-accumulate untuk long term, dia akan bertambah. Jadi itulah perkongsian saya tentang 3 jenis simpanan yang anda boleh amalkan
Dan yang paling penting, anda sharekan video ini kepada mereka-mereka yang masih lagi tak tahu dekat luar sana bagaimana nak start menyimpan. Dan anda jangan lupa like dan subscribe video ni untuk mendapat update berterusan. Dan nanti apabila contohlah bila anda like video ni, anda komen apa semua, mungkin dia akan membantu algoritma YouTube untuk menaikkan lagi video ni supaya lebih ramai lagi orang yang dapat mencapai ilmu, dapat share lah benda ni. Okey, saya Nazrin, jumpa anda di puncak kejayaan. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada rakan-rakan anda dan juga mereka yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok video-video yang sebelum ni juga.